Rob Liefeld berceritakan tentang filem solo Cable. Tom Holland umumkan hari pertama penggambaran filem Uncharted. Komik Usagi Yojimbo bakal menjadi siri animasi di Netflix. Selamat kembali ke Buzz Pop hari ini, di mana kita menceritakan 3 berita terhangat daripada Hollywood setiap hari, 5 hari seminggu. Untuk malam ini, kita mempunyai panel pengulas iaitu Wan Muhammad daripada Ali Wan Toy Shop dan juga Nazir Han daripada Facebook page Screenbite. Alright guys, jom kita bincangkan berita-berita malam ini. Berita pertama kita malam ini adalah pendedahan eksklusif oleh pencipta X-Force iaitu Rob Liefeld. Cable should have his own movie series. He can exist independent of Deadpool in a heartbeat. He has for years. If Deadpool's been in like 330 comics, Cable has been in 520. Yes, I've counted. In between Deadpool 2 wrapping and opening, I got really close with Josh Brolin. And he was very excited about exploring Cable in the subsequent sequels. The X-Force standalone movie that was, in his own words, Cable-centric. Untuk penonton yang tidak arif, Rob Liefeld ialah seorang pelukis komik yang legenda daripada era 1990-an di Marvel Comics. Dia dengan 6 lagi pelukis Marvel eventually meninggalkan Marvel Comics untuk menubuhkan syarikat Image Comics. Rob Liefeld ni memang terkenal kerana dia mempopularkan komik New Mutants yang dah merudum dan nyaris mati. I think he took over around issue 93 ke 89 and then dia menaikkan balik sampai jadi hit by issue 100, cancel, tukar jadi X-Force number 1, one of the most top 10 highest selling comic books in the history of United States comic industry sampai sekarang. Dan juga small point, Rob Liefeld ni tak pandai lukis kaki. Kalau kau tengok semua cover dan semua komik, dia akan buat kaki off panel ataupun kaki tu terlekat belakang batu. Tu memang specialty Rob Liefeld lah. Tu dia buat orang lupa pasal kaki tu dengan banyak pouches tu. Oh, pouches. Oh tak, mana kaki dah tak kisah, ada pouches. Banyak pouches dan juga poster-poster patah belakang. Contohnya awet yang mendada macam belakang itu patah gila. Dan like even lelaki yang mendada sasa. Macam as far as we know, dalam MCU Phase 4 memang tak ada X-Men, memang tak ada Deadpool, memang tak ada Cable. But that is a matter of pre-production planning. Because on the pre-production side, dia orang dah wrap up Infinity War, dia orang dah wrap up Endgame. So takkan kau nak tunggu Fox merger ni, deal ni jadi betul ke tak, dia orang terpaksa plan. So that's why She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, semua ni dah di-plan back in 2018. When dia orang dah habis shooting ataupun still shooting Infinity War Endgame, because pre-production is always years in advance mah. The Disney merger only finalized in 2019 after all the legal trouble lah, after Comcast datang nak kacau lah, nak sailang lah. So now 2019 forward, effectively 2019-2020 adalah planning pre-production stage untuk MCU Phase 5. So effectively MCO ni bagi an extended time of planning. Tak tahulah sama ada MCU Phase 5 akan ada Fantastic Four, akan ada X-Men, Deadpool 3 dan juga Cable. Tapi harap-harap dengan adanya Disney Plus, dengan adanya Hulu, dengan adanya Fox, masalah PG-13 ni sebenarnya bukan masalah tau. Kalau kau tak boleh keluarkan filem ni bawah Disney ataupun letak dekat Disney Plus, kau boleh je buat TV series dekat Hulu. Kau boleh je keluarkan filem melalui Fox. It can still be part of Marvel Studios, but it is distributed by Fox. What's the problem? The sky is the limit. You are creating the rules now. Disney Fox is the one in the driver's seat. They can do anything they want. Aku rasa potential sequel boleh jalan sebab before the deal pun one of the executive ke Bob Iger cakap Deadpool akan tetap under PG, akan ada 18 and above. So that mean dia takkan kacau the rating actually. In order to preserve the freshness, the joke and so on, dia akan keep it as a R-rated punya superhero. So of course Cable dia ada banyak story daripada
the second movie kita boleh tengok dia daripada dystopia punya future. So of course dia ada gone through banyak buat any kind of adventure yang buat dia desperate untuk back to the past in order to kill Fire Fist tu. So aku rasa from that point can develop a very interesting story. For now aku cuma harap Disney will greenlit Rob Liefeld punya vision lah. Overall aku still looking forward. Aku nak tengok juga apa Domino beraksi balik apa semua kan. Sebab apa tidak fixkan the timeline right. Harapan aku in future ialah dalam MCU Phase 5 nanti kita bukan saja dapat X-Men tapi kita juga dapat X-Men dan Excalibur dan X-Factor dan New Mutants. I mean 20 years under Fox, kau hanya buat fucking X-Men. Oh, tiba-tiba ada Deadpool. Cukuplah cerita Magneto and the Brotherhood of Evil Mutants. X-Men sebenarnya ada banyak lagi villains. Kita ada The Shia Empire, kita ada The Brood, kita ada The Sentinels. Buatlah Sentinels tu 25.3 inci. Janganlah Pokemon 6 inci je. Bryan Singer motherfucker. Tapi kau kena tahu dia dah buat semua bro. Kan dia buat cerita Phoenix tu. The Rise of the Phoenix. Dia buat 2 kali. Satu yang masa X-Men 3 tu kan. Lepas tu dia buat waktu yang baru ni yang apa Sansa Stark berlakon ni kan. Bagus tu, cerita tu bagus. Bro, dalam 50-60 tahun sejarah komik X-Men ni ada banyak lagi storyline yang bukan The Phoenix Saga. You know, kau imagine kau sekarang kau dah ada Marvel kan. Kau dah bermain dalam Marvel Studios kan. Kau boleh buat AVX, Avengers vs X-Men. Kau boleh buat The Apocalypse punya The Age of Apocalypse. Kau boleh buat The Onslaught Saga when Minda Charles Xavier dengan Magneto bergabung jadi Onslaught, lempang Avengers, lempang Fantastic Four. You have all the fucking toys in the same playground now. You know? So aku harap tu dia person nak utilize ke tak lah. Betul lah. Building towards either Onslaught atau Age of Apocalypse. Something big lah. Enough lah Phoenix. Pokemon habis lah cerita Phoenix tu cukup lah. Tak boleh. Aku suka Phoenix bro. I mean I like can they do one betul-betul punya kan. Sebab masa aku tengok X3 tu aku dah teruja lah. Setelah tengok asal tak terbakar badan Jean Grey ni. Asal tak ni. Scene satu je aku suka masa X3. Scene yang waktu Wolverine terpaksa bunuh Jean Grey. Itu pun sebab scene tu nampak menarik. Scene je lah. Tapi dia scene tu story lah. Bodoh lah cerita ni. Ya, aku harap terbaik juga lah. Harapan aku adalah mimpi Rob Liefeld ni akan terjadi satu hari nanti, maybe by 2025 kita akan tengok Cable bawa Marvel Studios, Cable bergaduh dengan Hulk ke, Cable bergaduh dengan I would love to see it, man. Cable bergaduh dengan Thanos. Nak tengok macam mana Cable bergaduh dengan Thanos macam did I hit myself? Betul datang Deadpool lah. Ninja Spider-Man. Bro, terus Brolin kena pakai mocap 2 kali. Kejap tangan besi Cable. Lepas tu yang Thanos dia kena pakai full body mocap nak jadi Thanos. Kelakar. Berita kedua kita malam ini adalah pengumuman melalui laman Instagram pelakon Tom Holland menguploadkan satu gambar daripada sebalik tabir produksi filem Uncharted, iaitu adaptasi satu daripada video game yang popular baru-baru ini. So guys, apa pendapat korang tentang berita ini? Kau nak buat video game adaptation, it's not really easy job tau. Ada yang hit and miss, ada yang menjadi, tapi come on lah, kau tengok Tomb Raider pun cukup lah. Menurut IMDb, the film is a prequel to the games, starring Tom Holland as a younger Drake, showing us details of how he came to meet and befriend Sully. The movie takes some inspiration from Uncharted 4, A Thief's End, game yang keluar pada tahun 2016, which is Tom Holland's favourite video game in the series. Pengarah bagi adaptasi filem video game ini adalah Ruben Fleischer, pengarah bagi filem Venom dan juga Zombieland 2 Double Tap. Filem ini juga ditulis oleh Matt Holloway bersama di Art Marcus yang juga tolong menulis Iron Man 2008, Transformers The Last Night 2017 dan Men in Black International 2019. So maksudnya Art Marcus dengan Matt Holloway ni ialah writing duo lah. And diorang daripada kejayaan Iron Man tu
terus jadi ambil apa-apa job jadi Transformers Last Night, lepas tu jadi MIB International. Nampaknya tenaga kreatif di sebalik projek ini agak hampir ya. So aku hanya boleh harapkan power star Tom Holland je lah. Itu yang aku boleh harapkan. Yang lain tak tahu cakap apa lagi dah. Soalannya star power macam mana pun, the actors are reading the words written by the screenwriter. Whatever they act out is thought out of by the director, dari segi blocking, dari segi angle, dari segi camera. So when you already have Ruben Fleischer as your director, you have Matt Holloway and Art Marcus as your screenwriters, apa harapan bahawa Uncharted ni akan berjaya? Kau tengok muka Nathan Drake, kau tengok muka Tom Holland. I mean, that speak a lot. Where Tom Holland ni muka muda yang macam muka budak-budak sekolah kan. Penting untuk diingati, menurut IMDb, filem ni adalah filem prequel. So, akan lebih kurang macam filem prequel Tomb Raider yang Alicia Vikander berlakon hari tu. Sebelum dia jadi Tomb Raider, inilah dia punya journey, which kita dah nampak in game. The game was actually fucking awesome. Tapi dari segi Uncharted 4 ni, adakah Uncharted 4 a prequel game? Uncharted 4 ni actually dia sequel. Dia set several year after the third game actually. Uncharted 4 ni actually ialah final appearance of the Nathan Drake actually. Dan bila aku tengok Nathan Drake, aku hanya dalam kepala aku satu je, Tom Cruise actually. Sebab kalau tengok daripada fizikal apa semua, aku rasa Tom Cruise lebih layak pegang daripada Tom Holland sebenarnya. Bila Tom Holland jadi, aku macam boleh ke Mamat ni buat, sebab Tom Holland dia terlalu muda bagi aku. At least lah, kalau kau nak paling busuk pun Tom Hiddleston lah. At least Tom Hiddleston, aku tengok dia dekat King Kong, Kong Skull Island, aku nampak lah dia iras seorang yang kaki jelajah. Pada aku, pelakon Star-Lord tu yang dalam Jurassic World punya trilogy, I think that would Chris Pratt. I think that would be the perfect age lah untuk jadi Nathan Drake. Walaupun muka dia bukan macam Nathan Drake langsung. Kalau kau tengok Chris Pratt dalam Jurassic World, it's actually bagi aku is a representation of Nathan Drake. Sebab tak tahu kenapa cara pemakaian tona warna dia sebiji macam Nathan Drake. I think my friend dah cakap, dia ni patut jadi Nathan Drake ah. Amat betul sekilas aku ingat kan. Kenapa kau pilih Tom Holland? Aku tak faham. Sebab dia pakai baju t-shirt dengan jaket kulit. So itu macam mana Nathan Drake punya appearance dalam game. Sepanjang sejarah perfilman, apabila diorang mencuba untuk mengadaptasi game, Resident Evil ke apa-apa game saja kan, dia macam dia punya success or failure tu tinggi tau. Dah lah diorang tak buat berdasarkan apa yang game punya cerita, diorang nak buat dia punya prequel, which is lepas tu dia cast pula pelakon yang tak sama muka macam Nathan Drake. Tu bayangkan kalau fan tengah hype Chris Pratt jadi Nathan Drake, kau pergi choose Tom Holland. Aku rasa susah lah. Tom Holland akan menjadi Nathan Drake dan kawan baik Nathan Drake akan dilakonkan oleh Mark Wahlberg. Dari Antonio Banderas ni aku rasa dia akan jadi villain lah, sama ada Drug Lord ke ataupun like Artifact punya baddie. Tati Gabriel akan melakonkan watak Elena Fisher dan Sofia Ali akan melakonkan watak Chloe Fraser. Macam ni, as per kalau dalam game, Elena Fisher dia punya wife pada Nathan Drake. Aku rasa maybe kekasih dululah. Maybe dalam ni dia tackle how dia punya hubungan dan sebagainya. Chloe Fraser ni dia pun sama juga, watak utama juga dalam Nathan Drake. Even dalam game Uncharted pun ada game khas dia sebagai watak utama. Wow. Tetapi the interesting fact is dia pernah ada love interest dengan Nathan Drake. Triangle love lah, maybe lah. Nice. Okay, Sullivan setahu aku dia ni kira mamat yang always jumpa dengan Nathan, aku ada job untuk kau. Nathan, aku ada job untuk kau. And also kau dalam game ni, hubungan dia dengan Sullivan ni macam sekejap okey, sekejap tak okey. So aku nak tengok macam mana permulaan
hubungan diorang dua dalam movie ni, dan maybe apa yang buat diorang grow apart actually. Sebab setahu aku dalam game keempat diorang jadi estranged atau mungkin diorang growing apart. Bagi pendapat aku, bila aku dengar Mark Wahlberg dalam cerita ni kan, kenapa tak cast dia as Nathan Drake instead? Dia pun ada vibe Nathan Drake juga kan. I mean betul lah, mungkin executive producer ataupun Hollywood like people do, they have politics inside. Semua agent tu kalau dia dah bagi seorang masuk, dia akan ambil orang-orang lain. So maybe Tom Holland dah buat deal. Ni aku punya spekulasi lah. Yang bahawasanya, okay, Tom Holland, sebabkan aku dah dapatkan kau ni, dan aku nak kau ambil aku punya Tom Holland masuk dalam apa, Uncharted. So yeah, sometimes the politics dengan Hollywood yang merosakkan, yang ada potensi besar merosakkan filem dari segi pemikiran yang apa yang fan nak. Ini yang buat aku risau juga. Tapi let's say kalau Tom Holland manage to pull it off berdasarkan writing yang bagus, sebab dia prequel kan, dan lepas tu dia pun dia okay. Mungkin fan Uncharted akan rasa okay about that. Untuk berita terakhir malam ini, laman Variety telah mengumumkan bahawa siri animasi Usagi Yojimbo bakal keluar melalui pelantar penstriman Netflix dan di-executive produce oleh James Wan. Bagi mereka yang tidak arif, Usagi Yojimbo ialah sebuah komik indie daripada tahun 1985. Dia keluar right around the same time as Teenage Mutant Ninja Turtles. Dia mengisahkan tentang kehidupan di zaman Edo, era Edo di Jepun dulu, dan dunia ni ialah dunia anthropomorphic di mana binatang yang menjadi manusia. Bukan, dunia tu tak ada manusia langsung, semua ada binatang-binatang je. Dan it follows the journey of seorang samurai ni yang sama cara macam Miyamoto Musashi, seorang samurai legenda di Jepun. Nama watak ini adalah Usagi Yojimbo. Netflix is teaming up with Gaumon on a CGI animated series titled Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, which is based on the 35-year-old comic book series by Stan Sakai. Rather than centering around the comic book's protagonist Miyamoto Usagi, the series will take place in the far future and follow the teenage rabbit Samurai Yuichi, descendant of the aforementioned great warrior, on his epic quest to become a true samurai. Yuichi will lead a ragtag team of misfit heroes, including a roguish bounty hunter, a cunning ninja, an acrobatic pickpocket, and a faithful pet lizard, as he battles death-charging moles, metal-tipped wingbats, and monsters from another dimension, all in the pursuit to become the best samurai Usagi. It is a pleasure to work with Gaumon and Netflix. I am involved in each and every step of the production and am enthusiastic with the direction we are going into. It is wonderful to expand the Usagi universe by collaborating with so many talented people. I am working with an awesome team and I'm looking forward to finally seeing an Usagi Yojimbo series on the screen. I thank my wonderful fans, friends and family for their support and encouragement over the last 35 plus years. Apa pendapat korang tentang pengumuman ni? And by the way, yes, Usagi Yojimbo pernah team up dengan TMNT over the last 35 years. To make it context, aku tak pernah baca pun Usagi Yojimbo ni. Tetapi aku tahu kawan baik aku Nick ni, dia pergi kedai komik atau pergi kedai kunia-kunia kan. Ya, kau beli komik apa ni? Dia beli komik Usagi Yojimbo besar tu, besar tu. Puyo, yang ni yang book one punya kan. And then okay, after I got the news yang dibagi, aku buat some research lah. Aku apa kan. Masa dekat Spartan lagi pun dia dah kumpul lah benda tu. Okay lah, aku saya teruja sebab Usagi Yojimbo ni, orang yang lukis dia, orang yang write dia adalah the same person, Stan Sakai, sejak pada 1984. So, aku buat research juga, orang kenapa fan suka. Ada yang fan yang start tahun 2000 suka pasal cerita. Sebab dia kata it's so consistent, logic dia consistent, dia punya world building dia bagus. Dan cerita dia tak ada macam Usagi ni, Miyamoto Usagi yang nama dia. Tak adalah overpower sangat, dia ada ups and down. Dan lah at the same time dia ada human nature dia, dia disukai oleh ramai. Even though he's a Ronin, ganas apa semua kan. And then dia pun kadang-kadang perlu orang lain juga untuk lawan dengan dia atau apa-apa. So dia punya adventure pun kampung-kampung lain tu nampak macam apa kita panggil, bagus lah, benda dia interesting. Okay, tapi kat sini
apabila aku dengar berita ni, dia kata aku dah interested lah sebab dia 35 years punya komik punya cerita in the Edo era kan. Dan they want to adapt into animation in Netflix. Tiba-tiba bila aku dengar it's set in the far future. Aku dah red flag kan tu jadi far future. Every time when you want to take a franchise and then tiba-tiba kau nak translatekan dia kepada benda lain. Contoh Train to Busan, macam ni kau tukar nak jadi Peninsula, that is a red flag actually. Tapi aku rasa okey sebab Stan setakat ni kata dia yang kawan. And then dia pun kata nak expand Usagi to the universe. Cuma satu je, kalau boleh, if let's say you want to do that particular series atau movie, dia tak boleh heavily dependent on the Usagi Yojimbo. Kalau boleh dia can stand alone itself, dia bagi macam Easter egg ataupun just reference saja. Yang buatkan orang yang tengok ni atau orang baru tengok, dia nak baca Usagi Yojimbo macam mana. Sebab kalau asyik-asyik each series, dia tarik daripada Usagi Yojimbo, dia tarik terlampau to your face kan, aku rasa dia akan jadi boring. Cuma satu je, jangan jadi macam Mike Minola dalam Airport. Dia kata dia betul, tapi rupanya salah. Sometimes like what you Nick have said also, sometimes kau jangan high dengan benda kau sendiri, bahaya. Jadi a person tu tepuk kepala kau. Which is aku rasa Gaumon Pictures dan Netflix mungkin boleh tepuk kepala dia kot. Aku sebagai seorang fan Usagi Yojimbo, baru-baru ni je actually aku start beli dia punya omnibus ni sejak Big Bad Wolf jual murah. Kalau tidak memang tak ada pasal aku nak beli. But yeah, I cannot believe that Stan Sakai has been writing, drawing and inking this since 1984, 1985 man. Dia seorang man. Even Teenage Mutant Ninja Turtles initially had Kevin Eastman and Peter Laird working as a team. And then over time dia dah jual dekat Nickelodeon, dah jadi a whole its own thing lah. But Usagi Yojimbo is the creative vision of one creator for the past 35 plus years. So aku agak rasa terkilan lah. I mean like, dah lah animasi ni not even about Usagi Yojimbo, tapi tentang dia punya great grandchild sometime in the futuristic dystopia ke apa. So on one hand aku quite wary dan takut, but bila aku membaca yang Stan Sakai is directly involved with the project, and yelah, maybe they need to modernize the mythology of Usagi Yojimbo to make it ada appeal kepada generasi Zoomers ni, you know, yang into Bobo Boy, Agent Ali. So it's something for the new generation. So they make something accessible where it's a futuristic world, tapi semua manusia ialah binatang. Lepas tu kau ada, you know, you have the chosen one, the great grandchild, which is Yuichi. I guess kita akan ada flashback to Miyamoto Usagi punya teachings kot. So as he is on his journey to become a hero, maybe kita akan ada flashback back to Miyamoto Usagi punya time, and hopefully dia punya eternal villain Usagi is actually macam demon tau. It's like a demon rat. So aku hope he will also exist in the future. Macam, you know, one of my favorite animations of all time is Genndy Tatarovsky's Samurai Jack, di mana kau mencampurkan samurai dengan genre-genre lain yang futuristic lah, western. Satu episode is like western, satu episode is like futuristic dogfight, you know. So I think if it's as awesome as Samurai Jack, I think Netflix is gonna have a surefire hit on it. Currently, it kind of sounds like a Teenage Mutant Ninja Turtles set in the future, which is kind of like aku punya Samurai Jack. Boleh katakan Stan Sakai punya work pun dia influence daripada Kurosawa punya Samurai movie. So aku believe bila kau baca komik tu pun kau rasa the vibe of the classic storytelling that being told in the Hidden Fortress, in the Seven. So even kau yang baca pun kau boleh feel the vibe of the hero journey in order to become the most powerful samurai. Macam Genndy Tatarovsky punya idea, dia letak samurai tu dekat dystopia punya world, di mana the journey itself tu dia ambil totally macam classic Edo punya period, tetapi dia punya tema dia betul-betul tema in the future. So ada episod kau akan nampak mermaid dekat laut, ada episod kau akan nampak Jack in the space. So aku nak jugalah Yojimbo punya adventure wacky as that. Hopefully will become like that lah, sebab
is a world of animal. So it's a animal kingdom. So it can be anything. So finger crossed lah. Menurut artikel tu dia ada cakap monsters from another dimension. So maybe kita akan tengok benda-benda extra super normal, super abnormal macam Samurai Jack lah. Basically kalau korang pernah tengok any of the classic Akira Kurosawa films ataupun filem-filem samurai daripada 60-an, 70-an, 80-an, contohnya macam Lone Wolf and Cub, you know, the Baby Cat Chronicles, that kind of like, you know, it's like a spaghetti western ataupun a samurai where a lone samurai walks into town. Lepas tu dia pergi ke bar, dia baru nak minum sake, dia tiba-tiba ada orang cari pasal, and then dia you know, so that is Usagi Yojimbo lah. That classic, you know, macam the Kung Fu TV series from the 70s where Kwai Chang Caine always pergi ke bandar baru setiap episod. So that's every issue of Usagi Yojimbo is like that. Dia akan solve the crisis dalam prefecture tu ataupun dalam kampung tu. But there is also an overarching arc lah, which is mysticism lah. Dia ialah seorang samurai yang believe in the Bushido Code, tapi orang-orang yang dia lawan ni is always involved in black magic, in oni, in demons, ninjas. So it's a pretty cool way to learn about Japanese culture in a sense. I feel I learned a lot through all these 3 omnibus for Usagi Yojimbo. That's it for tonight, guys. Thank you for watching. Terima kasih kepada Wan Muhammad daripada Ali One Toy Shop dan juga Nazir daripada Facebook page Screenbite. Jumpa lagi di episod Buzzpop hari ini di hari lain. Majulah fandom untuk negara. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.